Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari sains tingkatan 4, tema 3, penerokaan unsur dalam alam, bab 9, kimia industri, 9.3, polimer, getah asli, latex. Standard pembelajaran, murid boleh 9.3.3, berkomunikasi mengenai ciri dan proses pemvulkanan getah. Getah asli. Susu getah asli atau disebut latex didapati apabila batang pokok getah ditoreh. Susu getah asli diproses menjadi getah asli. Polimer semula jadi ini banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara kita. Antara ciri getah asli ialah kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik serta tidak telap udara. Tindakan asid dan alkali terhadap latex. Di dalam latex terdapat molekul-molekul getah berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Terdapat cas-cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tersebut. Hal ini menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain. Maka, latex kekal wujud sebagai cecair. Bagaimanakah latex dapat ditukarkan kepada bentuk pepejal? Tindakan asid ke atas latex. Apabila asid ditambah ke dalam latex, ion-ion hidrogen yang bercas positif daripada asid akan meneutralkan cas negatif pada permukaan membran protein. Tanpa cas-cas negatif tersebut, molekul-molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan membran protein pecah dan rantai polimer getah akan keluar dan saling berbelit lalu membentuk gumpalan pepejal. Okey, jadi kita boleh nampak pada gambar, okey, ini adalah molekul getah. Okey, yang mana membrannya adalah bercas negatif. Okey, membran protein dia adalah bercas negatif. Di dalamnya barulah ada rantai polimer getah. Okey, apabila kita tambahkan asid, asid ini mengandungi ion-ion hidrogen yang bercas positif. Okey, jadi yang positif tadi akan meneutralkan yang cas negatif tadi. Okey, jadi membran protein tadi dia akan pecah lah. Okey, sebab positif dia neutralkan negatif, dia jadi kosong kan, sifar. Okey, jadi membran ni dah tak ada. Okey, bila membran ni dah tak ada, maka rantai polimer getah yang dekat dalam ni akan bergumpal lah antara satu sama lain. Okey, so kita boleh nampak dekat sini. Membran yang pecah, okey, kemudian rantai polimer getah bergumpal. Okey, jika latex dibiarkan tanpa ditambah asid, lama-kelamaan latex itu akan menggumpal juga akibat daripada tindakan bakteria yang menghasilkan asid dan meneutralkan membran protein molekul getah. Okey, jadi inilah yang berlaku kalau kita toreh pokok getah, pokok getah tu keluarkan getah. Okey, jika kita biarkan lama-lama, getah tu akan menjadi getah sekerap. Okey, dia akan keras. Okey, tetapi dia juga akan menghasilkan bau yang busuk. Okey, kenapa bau dia busuk? Sebab ini adalah daripada tindakan bakteria. Okey, bakteria dalam udara ni yang menukarkan latex tadi menjadi pepejal. Okey, tetapi dia juga meninggalkan bau yang busuk. Ini berbeza daripada kita tambahkan dengan asid. Asid dia tak bau busuk. Okey, kalau kita tambahkan asid ke dalam latex, okey, dia tetap bergumpal tapi dia tak busuk. Okey, jadi ini samalah macam tindakan bakteria ke atas makanan. Contoh makanan yang basi kan. Okey, kenapa dia basi? Sebab tindakan bakteria tu yang menyebabkan makanan itu jadi busuk. Okey, jadi bagaimanakah latex dikekalkan dalam bentuk cecair? Okey, tindakan alkali ke atas latex. Apabila alkali ditambah ke dalam latex, ion-ion hidroksida daripada alkali akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid. Tanpa asid, cas-cas negatif kekal pada membran protein
dan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar, maka molekul getah akan kekal dalam keadaan cecair. Jadi kita boleh nampak dekat sini. Okey, ini adalah membran protein tadi. Okey, dia bercas negatif. Okey, jadi bila ada bakteria, bakteria ni cas positif. Okey, tapi bila kita tambah alkali, maka lebih banyak ion hidroksida yang negatif ni ditambahkan. Jadi dia akan neutralkan baliklah. Okey, asid yang kita dapat daripada bakteria dalam udara. Jadi dekat sini sebab dia kata cas negatif daripada alkali, okey, dia akan kekal lah dekat sini. Jadi sebab tu latex ini kekal dalam bentuk cecair. Okey, aktiviti 9.3, okey, ini adalah untuk tujuan mengkaji ciri-ciri getah asli. Okey, bahan dia adalah kepingan getah dan juga air. Radas, tabung didih, kaki ritot dan pengapit, penunuh, Bunsen. Okey, yang pertama kita nak uji A, kekenyalan getah asli. Okey, prosedur dia satu, uji sifat kekenyalan getah asli dengan meregang dan memulas sekeping getah asli. So kita boleh nampak gambar foto 9.14, getah diregangkan. Kita tariklah macam ni. Okey, kemudian yang ini pula adalah kita pulas. Okey, kita pulas. Maksudnya macam kita pulas kain lah, kain yang basah. Okey. Perhati dan catatkan pemerhatian anda. Okey, B adalah kesan haba terhadap getah asli. Okey, prosedur dia satu, potong sedikit kepingan getah asli daripada aktiviti A dan masukkannya ke dalam tabung didih yang berisi air. Okey, senang saja. Kita potong, kemudian kita masukkan dekat dalam air. Okey, kemudian panaskannya secara perlahan-lahan menggunakan penunuh Bunsen. Okey, nombor 3, uji kekenyalan kepingan getah asli itu setelah kepingan getah itu menjadi sejuk. Okey. Okey, aktiviti 9.4, tujuan adalah untuk mengkaji kesan asid dan alkali terhadap latex. Okey, bahan dia adalah latex, okey, asid ethanoic dan juga larutan amonia. Okey, latex yang kita digunakan ni adalah dalam bentuk cecair lah, getah. Okey, getah asli. Okey, radas dia adalah bika, penitis dan juga rod kaca. Okey, prosedur 1. Labelkan 3 bika sebagai P, Q dan R, kemudian masukkan 20 ml latex ke dalam bika tersebut. So, semua ni kita masukkan dengan latex dengan isi padu yang sama. Okey, yang kedua, titiskan 10 titis asid ethanoic ke dalam bika P dan kacaukannya. So, P kita masukkan dengan asid ethanoic. Okey, ketiga, titiskan 10 titis larutan amonia ke dalam bika Q dan kacaukannya. Okey, Q pula kita letakkan dengan larutan amonia. Okey, sama juga 10 titis juga. Okey, kemudian yang keempat, biarkan bika R tanpa ditambah asid atau alkali. Jadi R ni akan bertindak sebagai eksperimen kawalan. Okey, 5. Perhatikan perubahan yang berlaku di dalam ketiga-tiga bika dan catatkan pemerhatian anda dalam jadual seperti di muka surat 196. Okey, langkah berjaga-jaga, pakai sarung tangan ketika mengendalikan asid ethanoic dan juga larutan amonia. Okey, walaupun asid ethanoic ini adalah suatu asid lemah dan larutan amonia juga adalah suatu larutan alkali lemah, okey, tapi mungkin kepekatannya adalah tinggi. Jadi kita haruslah pakai sarung tangan. Okey, jadi boleh nampak dekat sini, okey, keputusan dia. Okey, untuk bika P, okey, gumpalan akan terbentuk. Okey, Q kekal dalam bentuk cecair. Okey, manakala R, gumpalan juga akan terbentuk. Okey, soalan 1. Apakah yang berlaku apabila asid ethanoic ditambahkan ke dalam latex? Okey, jawapan dia adalah gumpalan terbentuk. 2. Apakah yang berlaku apabila amonia ditambahkan ke dalam latex? Okey, apabila amonia ditambahkan ke dalam latex, okey, latex kekal dalam bentuk cecair. Okey, 3. Bagaimanakah penggumpalan latex dapat dicegah?
okey, dengan menambah alkali. Okey, dengan menambah larutan alkali. Contohnya larutan amonia. Okey, yang keempat, mengapakah lateks menggumpal apabila terdedah kepada udara? Okey, yang R ni. Okey, kita biarkan dia tapi dia juga akan menggumpal. Ini adalah disebabkan tindakan bakteria. Okey, tindakan bakteria yang menghasilkan asid dan menetralkan membran protein molekul getah. Okey, jadi bila membran protein molekul getah tu pecah, okey, maka lateks di dalam tu akan turut bergumpal. Sekian, terima kasih.